dirahmati Allah sekalian, terlebih dahulu saya mohon maaf kerana sedikit kebuzuran. Saya baru saja sampai daripada Kota Baru dan besok kena balik semula ke Kota Baru kerana ada satu lagi ceramah di Pasir Putih. Tetapi demi menunaikan janji yang saya telah bersetuju untuk datang, maka saya datang juga pada malam ini kerana saya merasakan ceramah ini adalah juga satu ceramah yang sangat penting. Bukan saja penting bagi tuan-tuan dan puan-puan yang hadir di tempat ceramah ini, tetapi insya-Allah ribuan lagi di luar daripada kawasan ceramah melalui pelbagai saluran media sedang turut mengikuti ceramah yang kita adakan pada malam ini. Oleh kerana ini ceramah saya yang pertama di negeri Selangor sejak kira-kira 10 hari saya menjadi ahli Perikatan Nasional. Ceramah dah banyak sebelum daripada ini, tapi sebagai ahli PAS, ahli Perikatan Nasional, saya ucap terima kasih kerana inilah peluang pertama kali saya tampil berucap atas sifat saya sebagai ahli Parti Islam se-Malaysia. Baru 10 hari selepas 50 tahun berada dalam Parti UMNO, daripada seorang ahli biasa kemudiannya menjadi ahli jawatan kuasa bahagian, naib ketua bahagian, timbalan ketua bahagian, ahli majlis tertinggi 28 tahun, menjadi ketua penerangan parti dan juga menjadi Setiausaha Agung Parti dan Setiausaha Agung Barisan Nasional. Saya juga berpeluang mendapat sedikit pengalaman berkhidmat di bawah 5 Perdana Menteri dan berada dalam 3 kabinet, lebih kurang 10 tahun dalam kabinet Dr. Mahathir bersama-sama dengan Perdana Menteri sekarang. Saya juga berada dalam kabinet Tan Sri Muhyiddin dan juga berpeluang berada dalam kabinet Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Berkhidmat di bawah 5 Presiden UMNO dan telah pun mendaftarkan diri sebagai ahli UMNO seumur hidup. Namun wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Kita merancang, Allah juga merancang. Saya yakin dengan sesungguhnya Allah lah sebaik-baik perancang. Dalam hidup orang berjuang, yang penting adalah prinsip apa yang kita perjuangkan. Saya sedar dalam negara kita, tanah air kita, kitalah yang menentukan, bukan orang lain. Untung nasib kita, apa akan jadi kepada kita adalah kita yang bakal menentukan.
Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib atau apa yang ada pada sesuatu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehinggalah kaum itu sendirilah berusaha mengubah apa yang ada padanya. Kita sedar bangsa kita ini adalah suatu bangsa yang pernah menjadi bangsa yang hebat dan kuat. Namun kemudiannya kita menjadi bangsa yang dijajah dan diperintah berkurun-kurun lamanya, tidak dapat bangkit daripada kekuatan. Walaupun dulu ada sejarah silam yang mengatakan kaum dan bangsa kita ini adalah kaum dan bangsa yang hebat, tetapi sejarah juga telah mencatatkan kita telah menjadi orang yang telah dijajah sehingga hampir kehilangan jati diri, sehingga hampir kita tidak tahu ke arah mana kita pergi. Kita hanya menjadi abdi kepada bangsa timur dan barat yang menjajah kita, sehinggalah akhirnya apabila kita mencapai kemerdekaan, senjata yang kita gunakan untuk menebus maruah bangsa dan umat kita ini bukannya peluru, bukannya kereta kebal, bukannya kapal perang, bukan keris, bukan senjata, bukan bambu runcing. Senjata yang paling ampuh yang telah kita gunakan oleh bangsa ini untuk menebus maruah 446 tahun berjajah adalah keupayaan kita untuk membentuk penyatuan dan perpaduan. Inilah latar belakang kita, yang akhirnya lahir sebuah parti daripada gabungan berpuluh-puluh persatuan yang bertaburan bergerak sendiri-sendiri, yang menjadi mangsa di bawah dasar the divide and rule oleh para penjajah. Akhirnya timbul kesedaran untuk membentuk kesatuan, penyatuan dan perpaduan. Maka dengan senjata itu jadilah kita umat dan negara yang bebas lagi merdeka. Kenapa saya sebutkan perkara ini? Kerana saya ingin memberikan sedikit latar belakang. Kerana kita kuat bersatu, kita menjadi negara yang merdeka. Dan kita bukan hanya bersatu di bawah penyatuan satu-satu kaum. Kita bersatu yang melibatkan pelbagai kaum, pelbagai bangsa. Kerana negara ini apabila merdeka telah kita pilih untuk menjadi sebuah negara majmuk yang kita terima prinsip-prinsip bekerjasama atau ta'awun dan prinsip-prinsip ta'yush atau coexistence, yakni kewujudan bersama sebagai teras bagi membangun dan membina sebuah negara yang kukuh, yang stabil, yang kerajaannya mampu menjadi kerajaan yang berprestasi. Apabila negara kukuh, politik stabil, maka kerajaan yang terbentuk dapat menumpukan kepada agenda rakyat, seperti mana kita saksikan di zaman Tengku Abdul Rahman, di zaman Tun Razak, sehinggalah ke zaman Tun Dr. Mahathir Mohamad.
negara kita terkenal sebagai sebuah negara yang mempunyai, walaupun di bawah dasar demokrasi berparlimen, tetapi pembentukan kerajaan sentiasa kerajaan yang kukuh, yang stabil, dan kerajaan dapat menumpukan kerja untuk rakyat. The government of the people, by the people, for the people. Kerajaan dari rakyat, untuk rakyat, kembali berkhidmat kepada rakyat. Bagaimanakah perpaduan itu kita bentuk? Dia ada model. Ada model kalau nak negara ini stabil politiknya. Modelnya mudah. Negara ini ada kelompok terasnya, ada masyarakat induknya, ada pribuminya. Maka masyarakat induk, kelompok majoriti, kaum pribumi mesti mengambil tanggungjawab untuk memimpin tanpa meminggirkan kelompok lain dan minoriti. Itu modelnya. Umpama satu benda yang besar membentuk asas di bawah, maka yang kecil boleh menumpang di atasnya. Berbeza dengan keadaan sekarang, model Songsang selepas PRU 14, kelompok majoriti dipinggirkan, kelompok minoriti yang memerintah terhadap kelompok majoriti. Yang kecil, yang bukan kelompok teras, berada di bawah, yang besar berada di atas. Itulah puncanya ketidakstabilan ini akan berlaku. Ada orang berkata, apabila membicarakan soal penyatuan dan perpaduan kaum pribumi atau umat Islam atau orang Melayu berpadu, ada yang merasakan itu adalah tajuk perkauman. Tuan-tuan, mari kita fahami apa dia perkauman. Adakah mengajak penyatuan kelompok teras, kelompok pribumi, terutama orang Melayu dan kaum bumi putra? Adakah ianya satu benda yang boleh dianggap sebagai perkauman? Telah berlaku dalam sejarah kepimpinan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita boleh jadikan rujukan dalam kita mengurus tadbir politik. Hendaklah kita yakin sebenarnya kerana negara ini berpaksikan kepada Islamlah, maka terjamin tidak ada perkauman. Kalau orang faham tentang Islam, Islam yang paling awal melarang perkauman. Tidak ada istilah perkauman dalam kaedah nilai-nilai hidup Islam. Kerana daulah Islamiyah yang pertama di kota Madinah adalah daulah Islamiyah yang majmuk, berbagai kabilah, berbagai agama terwujud sewaktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka kota Madinah. Seawal-awal pentadbiran Islam, negara Islam pertama adalah negara pelbagai kaum, pelbagai kabilah, pelbagai agama. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat penegasan dalam beberapa peristiwa bagi kita nak memaklumkan rakan-rakan kita yang bukan Islam. Jangan tak perlu bimbang. Bila ada Islam bertapak di mana-mana, keadilan akan tertegak, perkauman akan terhapus dengan sendirinya.
apabila ada unsur-unsur perkauman di bawah pentadbiran Nabi, Rasulullah pernah bersabda, "Laisa minna man da'a ila asabiyyah, wa laisa minna man mata ala asabiyyah, wa laisa minna man qatala ala asabiyyah." Yang membawa maksud penegasan Rasulullah, bukan daripada kalangan aku orang yang menyeru atas jalan perkauman, bukan daripada golongan aku orang yang mati atas jalan perkauman, bukan daripada golongan aku orang yang berperang atas dasar perkauman. Tegas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkan sentimen perkauman. Lalu ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah perkauman kalau aku kasih kepada kaumku sendiri?" Lalu Rasulullah membuat penjelasan, "Tidaklah asabiyah kalau kamu kasih kepada kaum kamu, kecuali kamu menolong ke arah melakukan kezaliman." Faham betul-betul? Kalau pakai semangat Melayu, atau orang Cina pakai semangat Cina, atau orang India membangkitkan semangat India dengan cara menzalimi orang yang lain, maka asabiahlah dia. Tapi kalau orang Melayu, kaum Bumi Putra, nak membela hak yang ada dalam perlembagaan negara, yang nak menuntut perlaksanaan social contract yang menjadi asas kepada kemerdekaan, dan sekadar nak menjaga kepentingan kaum dan bangsanya, dia bukan asabiah namanya. Kecuali orang Melayu mau berpakat bergabung dengan tujuan nak menzalimi kaum yang lain. Beritahu saya dalam sejarah negara kita ini, di mana tempat orang Melayu nak menzalimi kaum yang lain, malah orang Melayu dan kaum Bumi Putra lah yang paling toleran. Sehinggakan orang Melayu dan kaum Bumi Putra untuk mencapai kemerdekaan, kita turut beri persetujuan, Raja-Raja Melayu beri persetujuan kepada kaum mendatang juga menjadi warga negara sama seperti kita. Kita tulis dalam perlembagaan, walaupun Islam agama persekutuan, semua agama adalah bebas untuk dianuti dan diamalkan. Walaupun ini tanah Melayu, bahasa resminya bahasa Melayu, bahasa lain adalah bebas untuk dilaksanakan ataupun untuk digunakan, dan begitulah seterusnya. Kenapa ini terjadi? Kerana kita orang Islam. Saya kata dalam parlimen, dalam sejarah dunia, di mana tertegak kerajaan Islam, semua sejarah membuktikan orang bukan Islam akan aman di bawahnya. Di mana orang Islam majoriti, kaum bukan Islam yang minoriti akan tetap terjamin di bawahnya. Itulah yang terjadi di Kelantan. Di Kelantan, agama Buddha tak sampai 1%. Tuan-tuan pergi ke Kelantan sekarang, dah berpuluh tahun di bawah PAS, walaupun orang Buddha hanya sedikit saja, tetapi the longest lying Buddha, Buddha tidur yang terpanjang di Asia, tak ada di Selangor, tak ada di Perak, tak ada di Pulau Pinang, tak ada di Melaka. The longest lying Buddha berada di Kampung Beruk, Kelantan. Setelah PAS memerintah kali kedua, tak cukup dengan the lying Buddha. Orang Buddha nak buat the sitting Buddha. Sila pergi ke Kampung Morat di Tumpat. One of the biggest sitting Buddha juga adalah terdapat di Kelantan. Sebelum arwah Tok Guru Di Aziz meninggal, daripada the lying Buddha jadi the sitting Buddha, orang Buddha nak buat the standing Buddha.
Tingginya lebih tinggi pada pokok kelapa. Kerajaan Kelantan membenarkan the lying Buddha, the sitting Buddha, the standing Buddha. Hebatnya Islam. Setengah negara, kalau orang lain majoriti, masjid pun dirobohkan. Di setengah negara, kalau orang agama lain menjadi kerajaan, ada yang kena bakar hidup-hidup. Di setengah negara, apabila pihak tertentu menjadi majoriti, ada orang Islam terpaksa menjadi pelarian. Dalam negara kita, kita coexist. Sebab orang Islam tak bimbang. Qul ya ayyuhal kafirun, beritahu pada orang-orang kafir, la a'budu ma ta'buduna wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Beritahu kepada orang-orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah dan kamu tidak akan sembah apa yang aku sembah. Aku tidak akan beribadat cara kamu beribadat dan kamu tidak beribadat caraku beribadat. Lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami. Ini prinsip dalam Islam. Saya menegaskan ini sebagai ahli PAS. Saya bertanggungjawab membetulkan persepsi yang serong ini. Ada orang yang menakut-nakutkan kalau naik PAS adalah Taliban. Kalau nak ada Taliban, Taliban paling ramai di Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis. Dan insyaAllah bersama parti-parti yang bersama dengan PAS, insyaAllah Selangor juga kita jadikan negeri yang terbaik, berpandukan pada prinsip-prinsip yang sama, mampu mentadbirkan rakyat pelbagai kaum dengan adil dan saksama. Saya faham Islam adalah the misunderstood religion. Islam adalah agama yang banyak disalah mengertikan. Tidak salah orang lain, kerana salah orang Islam sendiri. Orang Islam sendiri yang menzahirkan keraguan. Orang Islamnya sendiri kerana bergaduh satu sama lain. Tengok sekarang ini, menghina ulama, menghina ustaz-ustaz, panggil lebay dan sebagainya, dan sindiran-sindiran. Mereka lebih enak duduk menjilat DAP daripada memberi hormat kepada orang agama, orang berilmu, walau mereka sendiri tidak punya ilmu. Tetapi kita lebih enak menghina sesama sendiri, maka sudah tentulah gambaran buruk sampai kepada orang lain. Islam adalah agama yang telah terbukti, agama yang telah boleh dilihat, boleh dibuka daripada sejarah. Kita patut bimbang parti-parti yang tak bersandarkan nilai-nilai agama. Tidak perlu takut kepada parti yang ada sandaran kepada nilai agama dan nilai sejarah, kerana itu adalah sesuatu yang insyaAllah lebih diberkati di sisi Allah. Kalau nak diikutkan tuan-tuan, saya tak menafikan 8 kali saya jadi calon pilihan raya bertempur dengan PAS, berlawan dengan PAS. Tetapi saya juga tidak dapat menafikan akhirnya antara UMNO dan PAS, kedua-duanya tak sampai ke mana-mana dalam PRU 14. Sekarang ni kita dengar UMNO nak pergi Solo. Dia tak ambil iktibar dia waktu PAS nak pergi Solo. PAS pergi Solo, PAS gagal 2000 pilihan raya ke-14. Sekarang UMNO Zahid pula nak pergi Solo, hampir-hampir pupus dalam pilihan raya 2015. Tak ada perumpamaan, tak ada panduan, tak ada petunjuk menyatakan berpecah itu kuat. Yang kita tahu bersatu teguh, bercerai roboh. Teori mana bila berpecah belah ini boleh membawa kepada kekuatan? Maka di waktu itulah
kita letak ke tepi semua persengketaan politik. Lalu ringkasnya lahirlah Muafakat Nasional. Bermula dengan UMNO dan PAS, kemudian dijemputan dipanjangkan kepada Bersatu. Bersatu penjawab setuju masuk Muafakat Nasional. Dan apabila kita bergabung di bawah Muafakat Nasional, walaupun waktu itu kita tidak kerajaan PH, datang pilihan raya Cameron Highland kita menang, datang pilihan raya Semenyih kita menang, pergi ke Rantau kita menang, pergi ke Tanjung Piai kita menang, pergi ke Sabah Parlimen Kimanis kita menang, pergi ke Rompeng kita menang. Setiap pilihan raya, walaupun kita tidak ada kekuatan sebagai kerajaan, rakyat berdiri di belakang kita. Kerana rakyat nak tengok benda yang baik. Rakyat tak menolak untuk kita berbaik-baik. Rakyat gembira tengok kita berbaik-baik. Tetapi apabila nampak saja kita ada peluang untuk menang, yang kemudiannya kita menjadi kerajaan, Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri, lepas tu Datuk Seri Ismail jadi Perdana Menteri. Agenda pribadi dan dendam kesumat pribadi telah mengatasi matlamat perjuangan yang lebih besar daripada ada ikatan 3 parti yang diwiritkan dalam Perhimpunan Agung No Anwar Do DAP. Tapi kerana Presiden UMNO ada agenda pribadi, secara senyap-senyap, diam-diam, malam dia pergi buat perjumpaan dengan Anthony Loke, dengan Anwar di Ampang Hilir. Mereka cerita dia senyap-senyap sign surat bagi Anwar bawa menghadap yang di Pertuan Agong pada bulan 10 tahun 2020. Dan atas surat itu dia tulis berjanji dan berikrar bertaat setia kepada Anwar Ibrahim dan bersetuju Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Waktu tu UMNO dalam kerajaan, Mahir Sabri timbalan Perdana Menteri, ada 12 menteri daripada Barisan Nasional. Dia sanggup menjatuhkan parti sendiri demi nak menjayakan matlamat dan cita-cita pribadi. Bila kita dedahkan perkara itu, dia bersumpah wallahi wa billahi wa tallahi. Dia kata tidak. Tetapi apabila dikemukakan surat depan-depan dia, depan-depan Tok Guru Haji Hadi, akhirnya dia terpaksa mengaku. Apabila perbualannya dalam telefon bocor, dia tidak dapat menafikan lagi. Tetapi dia tidak berputus asa. 3 kali Presiden UMNO cuba menjatuhkan kerajaan yang kita sama-sama berada di dalamnya. Pusingan pertama dengan menyai surat bagi pada Anwar Ibrahim untuk serah pada Pertuan Agong pada 11 hari bulan Oktober tahun 2020. Surat itu gagal kerana ahli Parlimen Barisan Nasional tidak dapat nak mengesahkan. Kerana dia sahih sendiri, dia tak bincang dengan kami ahli-ahli Parlimen daripada Barisan Nasional dan UMNO. Lalu kami menafikan, kami tidak menyokong Anwar dan DAP menjadi kerajaan. Maka Agong tak pakai surat. Gagal. Pusingan pertama, cuba mensabotаж kerajaan yang UMNO sendiri berada di dalamnya. Cuba lagi pusingan yang kedua. Setelah itu kita baru saja mengangkat Ismail Sabri sebagai timbalan Perdana Menteri. Secara diam-diam mereka menyuruh beberapa ahli Parlimen tarik sokongan seorang demi seorang. Bermula dengan ahli Parlimen Macam, disusuli dengan beberapa ahli Parlimen, sehingga 15 orang tarik sokongan merudum jatuh kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin yang tengah bergelumang menyelamatkan nyawa rakyat yang sedang berhadapan dengan masalah COVID yang melanggar satu dunia. Dia tak peduli. Waktu itu sekali lagi kita berusaha menyelamatkan kerajaan rakyat ini. Lalu kita runding semula. Saya terlibat secara langsung
berunding termasuk dengan Tan Sri Muhyiddin. Tolong jangan bubarkan kerajaan sekarang. Waktu rakyat takut nak keluar mengundi kerana Covid, waktu rakyat susah kerana tak ada mata pencarian, waktu banyak lagi masalah pemulihan yang belum kerajaan sempurnakan. Jangan dahulukan soal kita nak jadi wakil rakyat. Mari kita selesaikan dulu masalah rakyat. Kita minta jangan bubar. Maka jangan bubar, nak buat macam mana? Dah tak cukup 15. Saya dan kawan-kawan ambil tanggungjawab. Asalkan Tan Sri setuju beri pada Mak Sabri, kami akan berusaha membawa balik yang 15 agar kerajaan tak gugur, kerajaan dapat terus berfungsi untuk menyelesaikan masalah rakyat. Saya terpaksa buka semua cerita ini, tuan-tuan, agar rakyat melihat kebejatan, ketamakan, tindakan-tindakan yang mementingkan peribadi. Saya tahu rakyat tahu. Suatu pilihan raya lepas, rakyat telah menghukum UMNO dan Barisan Nasional. Bukan kerana mereka benci dengan UMNO dan Barisan Nasional. Mereka sangat tidak suka kepada Presiden UMNO serta tindakan-tindakan berkepentingan diri. Gagal lagi kali kedua nak jatuhkan kerajaan. Maka dibuat pula pusingan ketiga. Digula-gulakan Perdana Menteri supaya cepat-cepat bubar Parlimen. Dijanji-janjikan Perdana Menteri akan jadi poster boy supaya cepat bubar, kerana bila bubar, Presidenlah menjadi orang yang berkuasa. Sebaik saja Parlimen dibubarkan, dia telah menjalankan strategi lecek. Siapa nak jadi calon, sign 3-4 keping surat, antaranya beri kuasa kepada dia seorang. Orang yang suka nak jadi calon tak baca pun apa surat itu. Sekarang baru jumpa, ada yang datang jumpa tanya saya, kalau sign begini apa akibatnya? Saya kata tak payah bincang, you dah sign. Tapi perangkap dah dipasang. Orang yang degil-degil macam saya, awal-awal terus tak jadi calon. Tak timbul soal nak menentang apa nak sign. Saya mengaku, tuan-tuan, memang saya menentang. Memang saya menentang perpecahan antara Bersatu, PAS dan UMNO. Malam ni pun saya mengaku saya menentang. Saya dilabel sebagai ejen Bersatu, saya reda. Saya dilabel sebagai pro PAS, saya reda. Lebih baik saya pro Bersatu dan pro PAS daripada pro DAP dan parti PKR yang berideologi tak sama dengan parti-parti orang Melayu dan Bumi Putra. Labellah saya. Konsens saya adalah jelas. Saya berjuang mahu melihat kaum Bumi Putra, parti-parti yang diasaskan dengan dasar yang jelas, yang didokong oleh kaum Bumi Putra, bukan orang Melayu saja, termasuk Iban, Kadasan, Dusun, Murut, Malanau, Bumi Putra, Melayu, Jawa, Minang, Petani, Mamak dan sebagainya. Itu Bumi Putra, bukan kaum. Parti-parti yang mendokong roh dan semangat membela Bumi Putra tanpa meminggirkan bukan Bumi Putra, hendaklah mengambil tanggungjawab memimpin. Itu yang saya mahu. Bukan untuk saya, tuan-tuan. Saya dah jadi 4 kementerian. Saya dah jadi calon 8 pilihan raya. Saya digugurkan jadi calon, saya senyum je, tak ada masalah. Saya panggil 136 ketua cawangan Ketereh. Saya beritahu, jangan ada seorang pun menjatuh walau setitik air mata bila saya tak menjadi calon. Saya tidak berjuang untuk menjadi calon. 8 kali jadi calon, saya tak pernah minta. Kalau ada kelayakan dan ditakdirkan Allah, jadilah calon. Tapi yang penting bagi saya ialah dasar apa yang kita perjuangkan. Tak mengapa saya digugurkan, tuan-tuan. Saya turut bersetia sepanjang pilihan raya. Bukan saja turut berkempen sampai ke Bagan Datuk. Saya turun ke Tambun. Saya pergi ke Hulu Terengganu. Saya pergi ke Kedah.
Saya pergi ke Sungai Buloh, saya pergi ke tempat Zafrul menjadi calon. Saya bukan saja turun, saya beri bantuan setakat mana saya mampu kepada calon-calon. Nak tunjuk setia kepada parti. Rupanya dia tak bagi calon, dia anggap saya melenting. Bila melenting mudah nak pecat. Dia tengok-tengok saya tak melenting, habis je pilihan raya. Tak payah panggil, tak ada cas, tak ada surat, tak ada lembaga disiplin, terus umum Anwar Musa dipecat. Pun saya tak jatuh setitik air mata, tuan-tuan. Malah setelah saya renung-renung, apabila Allah mentakdirkan sesuatu pada kita, jangan terlalu sedih. Mungkin ada kebaikan-kebaikan di belakangnya. Hari ini saya bersyukur Zahid pecat saya. Saya gembira Zahid telah pecat saya. Sebab tuan-tuan, cuba bayangkan hari ini Anwar Musa belum dipecat. Anwar Musa ni tukang syarah, penceramah, merata-rata aktivis. Bukan setakat wakil rakyat biasa. Dan orang yang setia kepada parti. Kalau saya tak dipecat sekarang, saya lah tukang basuh berak DAP. Saya lah kena cari nas dan hadis, nak menghalalkan mereka DAP jadi kerajaan tu baik. Sedangkan sebelum ni kita berceramah no Anwar do DAP, nak kena kona 360 darjah. Maka sekarang baru saya terfikir, rupanya Allah sayang pada saya, supaya tidak saya bergelumang dengan dosa politik yang seperti ini. Lalu saya telah dikeluarkan daripada parti. Namun Anwar Musa dikeluarkan pada parti. Adakah Anwar Musa mati dari segi perjuangan? Adakah Anwar Musa terduduk menangis teresak-esak kerana dia dah dikeluarkan daripada parti yang dia jadi ahli 50 tahun? Tidak, tuan-tuan. Malah semangat saya makin membara untuk terus berjuang atas landasan dan prinsip kebenaran without fear. Inilah juga sebab malam ni saya sampai. Walaupun demam, saya datang. Penganjur bukan bagi tiket pun, bukan ambil pun saya di airport, bukan belanja saya makan pun. Dan lepas ni pun kalau ada sampul nak honor, tolong simpan, beri balik pada tabung PAS. Saya pun terkejut. Saya pergi bersyarah di Stiu. Lepas bersyarah, sampul datang. Rupanya ada allowance bagi tukang syarah nak bantu kita naik kereta jauh-jauh. Tak banyak lah, tapi ada tanda ikatan penganjur, ingatan penganjur. Bagi duit kat saya. Tak payah bagi duit. Saya lah ni tak ada apa dah. Tak ada jawatan dalam kerajaan. Saya tak ada jawatan dalam parti, ahli biasa saja. Tapi insya-Allah selagi hayat dikandung badan, saya akan tetap berjuang menegakkan apa yang saya yakin betul dan benar. Pada saya, dasar pentadbiran Islam itu adalah baik dan benar. Pada saya, gabungan Perikatan Nasional itu adalah baik dan benar. Pada saya, parti-parti yang menyertai Perikatan Nasional mempunyai dasar-dasar yang jauh lebih baik dan lebih benar. Maka saya tidak ada sebarang keraguan untuk menghabiskan masa dan tenaga. Selagi, macam saya kata tadi, ada kemampuan dan kudrat saya akan terus berjuang. Biarlah saya tak ada pangkat, biarlah saya tak jadi calon, biarlah saya tak jadi wakil rakyat. Ramai lagi yang mampu berada di belakang. Tapi berjuang tetap berjuang, lawan tetap lawan. Tuan-tuan, 50 tahun duduk belah kerajaan ni, nak belajar jadi lawan kerajaan bukan mudah, tuan-tuan. Orang takut nak lawan kerajaan ni. Kalau lawan, SPRM datang, LSDN datang, itu datang, ini datang, fitnah datang bertubi-tubi. Belum apa-apa lagi, Anwar Musa jual menara Kuala Lumpur. Saya pergi Mekah ambil gambar, nampak menara Mekah di belakang. Dia kata Anwar Musa ni, kalau dia boleh jual menara Mekah, dia jual lagi. Tak apa, tuan-tuan, silakan fitnah. Saya bukan baru menghadapi fitnah. Orang tuduh saya pakai duit beasiswa Amara, Taja Bola Kelantan, silakan. Saya pernah dituduh makan rasuah PPRT, silakan.
Saya pernah dituduh kerana saya tabal sultan lain di Kelantan. Silakan. Saya tidak akan tumbang kerana fitnah. Malah fitnah itulah membakar keyakinan dan semangat saya sebelum ini dan masa-masa akan datang. Berjuang, tetap akan berjuang. Tidak mudah tuan-tuan nak kembalikan semula satu kerajaan yang stabil, satu kerajaan yang lebih baik di bumi Selangor ini. Wahai saudara-saudaraku orang Selangor, Selangor ini adalah cerminan Malaysia. Kalau Kelantan tak maju, orang tak nampak. Tapi kalau Selangor ni haprak, semua orang nampak. Turun je kapal terbang sampai di Selangor dulu. Mari kau kapal sampai di Selangor dulu. Buka televisyen, nampak Selangor Kuala Lumpur dulu. Ini adalah cerminan negeri, cerminan untuk negara kita Malaysia, bangsa kita Malaysia. Dan Selangor inilah contoh rakyat berbagai-bagai kaum. Tidak ada tempat bagi pentadbiran yang hanya mementingkan satu kaum atau satu agama. Tuan-tuan, almarhum Dato' Harun Idris kerana merasakan orang Melayu tak bolehlah duduk di kampung saja, galakkan datang ke bandar. Dato' Harun kata tak apalah, duduk dulu kawasan Setinggan. Ramai Melayu-Melayu waktu itu Melayu Setinggan. Dato' Harun benarkan masukkan paip, masukkan elektrik, walau tanah itu bukan tanah milik mereka. Mengizinkan laluan untuk merubah rupa bentuk Kuala Lumpur dan Selangor kerana dia faham ini perjuangan. Tapi Dato' Harun tidak pernah meminggirkan kaum lain dan agama lain. Begitulah Perdana Menteri Besar selepasnya, baik almarhum Orman Rafai, baik Abu Hassan, baik siapa lagi Menteri Besar Selangor. Akhirnya tuan-tuan, Selangor ini menjadi negeri yang maju daripada sudut fizikal, pada pandangan luarnya. Tetapi kita tahu, kita faham banyak agenda-agenda yang perlu kita perjuangkan. Waktu saya jadi Menteri Wilayah Persekutuan, dalam perintah PKP, saya merayau ke pasar-pasar borong. Saya merayau berjumpa dengan peniaga-peniaga dan penjaja-penjaja. Saya pergi ke rumah-rumah bangsa. Tuan-tuan, kerja kita ini ada banyak. Banyak kerja yang perlu kita lakukan. Tak apa banyak bercakap. Kos sara hidup tuan-tuan, kerajaan ini telah gagal dalam masa 6 bulan dan akan terus gagal buat selama-lamanya nak menyelesaikan masalah kos sara hidup rakyat. Sebab cakap lebih, buat tak reti. Pemimpin lebih suka jadi pemimpin pemidato. Yang patut jadi pemidato tak jadi pemidato. Yang patut bersyarah tak bersyarah. Yang patut mentarbih sekarang ada jadi tukar syarah. Hari-hari orang duduk bersyarah. Masalah rakyat tak selesai dengan bersyarah. Masalah rakyat tak selesai dengan janji-janji baru, dalam keadaan janji lama tak selesai. Ingat sejarah Indonesia di bawah Presiden Soekarno. Kerana Soekarno hebat berpidato, pengayuh beca tak kayuh beca kalau tahu Soekarno nak berpidato. Orang tutup kedai seronok dengar Soekarno berpidato. Kenapa? Dapat berjanji dan membakar semangat orang Indonesia. Apa kata Soekarno dalam salah satu ucapannya? Bawa waktu dia ucap pada pemuda-pemuda, dia kata apa? Bawa padaku 10 anak muda, nescaya ku pindahkan gunung Merapi daripada tanah Jawa. Bertepuklah orang seronok dengar. Bawa 10 orang muda, dia boleh pindah gunung Merapi daripada tanah Jawa. Itu orang panggil retorik politik. Negara kita pernah dengar benda macam tu. Hari ini kita berita tidak payah 2 minggu, tidak payah 1 minggu. Saya 24 jam. Hari ini berita pagi besok minyak turun. Saya ulang.
Itu ala Soekarno. Tapi apa jadi pada bangsa Indonesia ketika itu? Makan tikus, tuan-tuan. Apa jadi pada bangsa Indonesia di bawah Soekarno? Komunis masuk kerana ramai yang miskin. Akhirnya Jeneral Soeharto terpaksa menggulingkan Soekarno kerana bercakap pandai, buat tak pandai. Rakyat Selangor, jangan kita panjangkan situasi di mana kerajaan tidak mampu to walk the talk. Kita tidak boleh hidup hanya berasaskan kepada janji. Negeri Selangor harus kita jadikan negeri contoh. Maju secara fizikal, tetapi juga maju dari segi hati nurani dan kepuasan rakyat. Cabaran kos sara hidup akan lebih terasa di Selangor berbanding dengan Kelantan. Susah-susah di Kelantan, nak cari ikan boleh turun ke Bendang, nak sayur boleh tanam je tepi rumah. Anak kerja di Selangor duk kirim duit tiap-tiap bulan. Tak usah menghina orang Kelantan. Orang Kelantan ada cara dia sendiri. Tak usah nak ugut orang Kelantan soal kononnya Kelantan tak ada air. Orang Kelantan lagi diugut, lagi kita tendang parti Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Tapi yang Selangor ini, kita harus bangunkan Selangor dengan lihat secara mendalam soal kos sara hidup orang yang tinggal di bandar dan kawasan hampir bandar. Saya sokong cepat-cepat ubah dasar T20, B40. T20 duduk di Kelantan, kalau gaji 10,000 kaya raya senang lena. Tapi T20 duduk di Selangor kadang-kadang lebih berat daripada PPRT. Jangan zalimkan rakyat T20 ataupun M40. Lihat kepada masalah mereka, tampilkan dengan dasar yang lebih adil dan saksama. Orang M40 T20 di Selangor nak pergi haji kena bayar 30,000. Pendapatan keluarga 10-12 ribu di Selangor ni tuan-tuan. Minta maaf setakat yang saya tahu dan saya tengok, bukan golongan senang tuan-tuan. Tiba-tiba nak pergi haji, dia bercita-cita 15 ribu dah cukup nak pergi haji. Tiba-tiba naik kerajaan baru, kena ada 30 ribu seorang, nak pergi 2 orang 60 ribu. Kalau Perikatan Nasional ambil alih kerajaan, saya minta ubah segera dasar ini. Bela kumpulan T20 di bandar, bela M40 di bandar. Kita perlu keluarkan dengan beberapa program lagi. Saya tengok bagaimana bila orang nak cari sesuatu makan menjadi penjajah, kita menghalau sewenang-wenang. Kita rampas barang-barang mereka. Kono yang atas nama nak jaga kebersihan dan sebagainya. Waktu saya pergi wilayah persekutuan, saya panggil penguat kuasa. Saya kata saya senang hati kalau ada orang, apalagi orang Melayu, yang tak malu muka sanggup duduk tepi jalan dan berniaga. Separuh masalah saya dah selesai. Kerana dia tidak nak mencuri, dia tidak nak merompak, dia nak cari rezeki yang halal. Dia sanggup berjaja, dia sanggup berjual. Kenapa mesti rampas? Kenapa mesti halang? Patut cari jalan, galakkan mereka berniaga, galakkan mereka mencari makan. Ini bumi Allah, sejahterakan dan beri peluang pada mereka. Kalau alasan tak boleh berniaga di tempat ini kerana sebab tertentu, tolong bawa dia, bawa ke tempat yang boleh. Kalau dah di situ tak boleh. Namun jangan rampas, namun jangan halau. Ini rakyat dalam tanah air mereka sendiri nak cari rezeki yang halal. Yang dok buat rezeki yang haram, langsung kamu tahu kamu nak jaga penjaja-penjaja kecil, nak menghalau penjaja-penjaja kecil. Ini adalah dasar yang patut ditukar dan diubah sama sekali. Sebab tu waktu saya jadi menteri, saya mentiadakan turun lesen. Saya buat dasar bebas berniaga. Lebih-lebih lagi dalam Covid dan selepas Covid. Berapa sen kerajaan dapat hasil nak kutip daripada lesen daripada penjajah.
Tapi kalau mereka dapat berniaga, mereka dapat tambah pendapatan mereka lebih daripada apa hasil yang kerajaan dapat. Tapi rakyat dapat memperbaiki kehidupan mereka. Ubahlah cara pentadbiran yang sedemikian. Mestilah pentadbiran yang berasaskan kepada rakyat. Di Selangor ini banyak ruang. InsyaAllah tuan-tuan tolak UMNO Barisan Nasional, tuan-tuan turunkan Pakatan Harapan Perikatan Nasional yang baru. InsyaAllah saya turut berkongsi pengalaman. Kita jadikan Selangor negeri contoh bagaimana orang kecil akan terbela sepenuhnya dengan dasar-dasar baru yang bersifat pro rakyat. Mari kita buat. Masa dah tak banyak. Dah lama kita bertempur dalam politik. Rakyat tak mendapat apa-apa pun. Dah banyak kali kita tukar kerajaan, tapi rakyat belum sampai ke mana. Apalagi kerajaan sekarang, kerajaan perpaduan. Betul lah perpaduan. Perpaduan antara kleptokrat, antara hoya-hoy penyakau penyambut. Apa lagi dalam tu? Kumpulan kluster mahkamah, sakau, perpaduan. Itulah perpaduan. Orang baik-baik macam kita duduk di luar. Orang yang tidak kaki sakau, duduklah Perikatan Nasional. Yang tidak kaki kleptokrat, duduk dalam Perikatan Nasional. Yang menentang golongan-golongan yang telah menghadapi di mahkamah, kita duduk dalam Perikatan Nasional. Tuan-tuan nak pilih perpaduan golongan kleptokrat dan kaki sakau, atau kita nak pilih golongan yang jujur, ikhlas, berjuang, istiqamah di bawah Perikatan Nasional. Saya yakin rakyat Selangor bijak. Saya yakin rakyat Selangor adalah jauh hari. Mereka mengenal Mak Nikam. Sekarang pun gelombang itu telah kelihatan. Sudah mula ada tekanan-tekanan dan sekatan-sekatan kepada kami yang di luar kerajaan. Tidak mengapa. Lebih ramai lagi Papa Beri yang lain. Lebih ramai lagi Anwar Musa yang lain. Yang penting kebenaran. Rekod kita tak boleh tipu. Semua kita ada rekod kita masing-masing di belakang. Cuma kita nak beri keyakinan pada rakyat. Beranilah lakukan perubahan. Macam saya katakan tadi, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Oleh kerana saya kemuzuran, walaupun dah berpeluh sikit ni, dapat panadol mikrofon. Dalam ceramah yang lain saya akan ulas kenapa kita tolak DAP. Orang kata bila tolak DAP itu perkauman. Kita tidak tolak DAP kerana perkauman. Kita tidak tolak DAP kerana Cina. Saya tahu orang Cina pun banyak yang menyampah dengan DAP. Bila ayat Tanjung Piai, orang Cina tak pangkah DAP, walaupun DAP kerajaan. Jangan salahkan orang Cina, jangan salahkan orang India. Kita baiki cara penyampaian kita. Kita dekati kawan-kawan kita orang Cina, orang India, atau orang apa kaum sahaja. Mereka tahu. InsyaAllah dalam pilihan raya akan datang ini, berpadu orang bumi putera orang Melayu, bersatu kita bersama rakyat pelbagai kaum. Kita tukar kerajaan Selangor kepada kerajaan yang baru, yang memberikan kebaikan dan kesejahteraan kepada semua. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya ucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih memberi peluang saya berucap beberapa minit pada malam ini. Minta maaf kerana atas kemuzuran, mungkin saya perlu bunuh diri supaya dapat rehat sikit. Malam besok ceramah. Hari ini saya ceramah di negeri Setiausaha Barisan Nasional Selangor, merangkap ketua UMNO bahagian Petaling Jaya. Malam besok saya ceramah di bahagian Setiausaha Agung UMNO di Pasir Putih. Biar saya lah jadi tukang yang membuat penjelasannya. I've got nothing to hide and I fear nothing. I will speak the truth, nothing but the truth, insyaAllah. Terima kasih Perikatan Nasional Selangor, Perikatan Nasional Petaling Jaya. Terima kasih yang dipertua PAS kawasan. Mohon maaf banyak-banyak
saya terpaksa minta menjadi tidak berucap akhir sekali agar saya dapat sikit ruang rehat sebelum saya bertolak ke Kota Baru pagi besok. Terima kasih tuan-tuan sekalian. Kita boleh berikhtiar, Allah yang menentukan. Banyakkan berdoa agar dipermudahkan kerja kita. Setakat ini alhamdulillah Allah banyak membantu. Sanusi jadi tak daripada tak popular, lalu jadi hero nombor 1. Digerakkan Allah SWT. Ada orang cuba nak buat jahat zalim pada dia, lalu dia mendapat dokongan yang lebih kuat. Begitu juga kemudahan-kemudahan yang lain. InsyaAllah tuan-tuan, apabila Allah permudahkan, apabila Allah nak memberikan kemenangan, tak ada siapa pun akan dapat menghalang. InsyaAllah, bertekadlah kita, rapatkan penyatuan dan perpaduan. Ambillah kepimpinan penyatuan perpaduan di kalangan Bumi Putra dan orang Melayu. Sambil itu jangan menanam kebencian kepada saudara-saudara yang lain. Kita perlu menjadi kerajaan yang baik, yang mampu mentadbir memerintah semua kaum, semua agama, semua bangsa dalam negara kita ini dengan modal yang lebih baik, yang lebih menjamin kesejahteraan rakyat Malaysia keseluruhannya. InsyaAllah bersama kita akan dapat melakukan ini. Jazakallahu khairan katsira. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir! Takbir! Takbir!